Okay, bismillah. Now GNT. Okay. Estimate the Macaulay duration of the two bonds GNT Co is considering for investment. Remember, when it comes to duration, at least there are three. Dia panggil project duration. Dan the influence yang dalam project duration, you only want to find how many years the project will, on average, give the company the cash inflow. Meaning what? Dalam project kan ada year 0, 1, 2, 3 and so on. Maknanya dalam bila kita kira NPV of project kan ada year 0. Tapi bila soalan tanya project duration, kita tak ambil year 0. Sebab apa? Sebab year 0 usually hanya refers to initial outlay. Meaning duit keluar. Okay? Project duration ni adalah, duration kan dalam bahasa Melayu kan tempoh. Kita just nak tahu tempoh bila duit tu kita dapat balik. Bukannya nak tahu bila duit keluar. Therefore dalam project duration, year 0 is not included. Ingat itu project duration in years. The moment kita cakap pasal bond, ingat bond pun adalah macam projek juga. Sebab dapat duit masuk. Tapi dia adalah perspektif of lender, bond holder. Bukan kita bayar duit. Tapi bond holder dia terima apa? Dia terima interest setiap tahun. Pada tahun bond tu mature, dia terima keseluruhan principal amount. Nampak? Maka dari sudut bond, dia macam projek juga. Projek yang cuma projek untuk lender ataupun bond holder, yang mana namanya adalah sama ada dalam exam disebut duration sahaja ataupun Macaulay duration. Itu je, sama je, benda yang sama. Macaulay duration maknanya duration of cash flow from bond. Okay? And the third one adalah modified duration. Okay, ini yang masukkan revision kan. Kita buat satu soalan tapi yang Syaimah tanya GNT tadi, tapi bila kita revise, cuba cari mana-mana yang berkaitan supaya ala-ala kita discuss lebih banyak benda atau kita revise lebih banyak benda, because any of those boleh keluar. Nampak? That's my start. Now, yang kita tahu ini kita nak skip, kita nak cari Macaulay duration. Cuma I hope you tahu, nak cari modified duration kena ada Macaulay duration. Sama ada you cari sendiri ataupun soalan yang dah bagi. Tapi you cannot find modified duration unless you find the Macaulay duration. Sebab modified duration formula dia adalah Macaulay duration divided by 1 plus yield kan, kalau tak silap. Ni formula dia tak bagi Dia tak bagi. You kena ingat. Lepas tu kena ada Macaulay duration dulu. Baru divided dengan 1 plus yield. Yield pun biasanya dia bagi. Okay. Ya, habis. So I nak buang ini, serabut je ni, bukan serabut lah. Ini kita not our discussion now. Our discussion is Macaulay duration. Now, having said that, listen. The moment you ada soalan Macaulay duration, terus you kena ingat, mesti you kena ada apa? You kena ada coupon rate. As in interest kan, berapa interest yang bayar tiap-tiap tahun. Okay. Tengok balik soalan Syaimah. Syaimah tanya, mana tadi? Year rate tak bagi, okay good. Coupon rate ni interest lah. And then kita punya repayment kan, repayment principal tu lah. Kita kena ada juga kita punya Allah, masalah yang dipanggil apa Allah, masalah ni. I'm losing the word. Sekejap tengok soalan. Apa dia punya perkataan tu? Par value. Ya Allah. Par value. Nama dia. I lupa nama dia. I know what I was looking about. I was looking for what. Tapi I lupa nama dia par value. Ataupun nominal kan. Nominal value. Nak kata apa ni? Nak kata semua ni kena ada guys Kena ada. Kalau tak ada, you memang tak boleh buat soalan Macaulay duration. Kenapa nak kena tahu apa yang kena ada supaya kalau dia tak ada, you kena cari. Macam soalan yang Syaimah tanya, sebenarnya dari, apart from these three, one more adalah yield. Kenapa? Sebab yield ni macam soalan swap. Kan? Macam soalan swap. Lagi soalan apa lagi yield ni kita guna dalam soalan. Tak ingat lagi satu, tapi yield ni biasanya kita akan gunakan yield sebagai discount factor. Dalam exam, kalau dia bagi yield kan, teruslah ambil sebagai discount factor. Kalau dia tak bagi, you kena cari siapa nak kata yield ni adalah discount factor. Apa dia maksud discount factor ni? Kenapa nak kena ada discount factor? Sebab kita nak kena present value kan. Interest ni adalah dalam bentuk cash flow. Principal amount yang kita hutang tu pun dalam bentuk cash flow. Kita kena present value kan cash flow. Untuk present value kan kita kena ada discount factor. Discount factor tu nak guna apa? Nak guna yield. So you kena ingat kenapa kena sebut benda ni? Sebab dalam exam, interest ni usually will come in the form of percentage. Let's say 5% contoh. Yield pun akan datang dalam bentuk percentage. Ini yang jadi keliru ni. Dua-dua dia percentage. Mana yang nak guna sebagai discount rate, mana yang nak guna sebagai discount factor. Mana yang pakai sebagai interest, mana yang nak guna sebagai discount factor kan. Betul nak kata pentingnya belajar, pentingnya faham, bezakan
Percentage of yield adalah untuk digunakan sebagai discount factor. Percentage of interest ni nak darab dengan nominal value. Sebab tu kena ada nominal value. Macam tu. Okay, if you dah faham yang ni, dan kita boleh terus buat soalan yang GNT tadi. Cuma ingat, soalan yang Cik Ahmad tanya tu bagus, iaitu dalam soalan dia tak bagi yield. Aduh, tak bagi yield macam mana nak cari? Ataupun nak buat macam mana kan? Kena carilah. Tapi nak cari tu macam mana? Yang soalan. GNT Co is considering an investment in one of two corporate bonds. Ada dua bonds. Both bonds have a par value of 1,000 and pay coupon interest on an annual basis. Okay. The market price of the first bond is 1079.68. Okay. Its coupon rate is 6% and it is due to be redeemed at par in 5 years. Okay. So kita ada 4 benda ni kan? Tengok Bond 1. I buat ni slow dalam exam, tak boleh buat slow macam ni. Buat laju-laju lah kan. My slow ni sebab dalam kelas kan, I nak bagi you faham. Kalau laju sangat, I takut tak boleh tangkap. Kita cuba habiskan ni, hopefully at the end of the class, hopefully kita dapat bincang yang ni. Sekejap. Sebab ada dua bond kan, dalam exam pun you buat benda macam ni lah. Cuba structure kan, structure. Oh kita tak pening. Yang semua benda dekat satu tempat, tak ada susunan apalah kan. Pening kepala you guys, please. Structure is important. Okay, macam ni. Sekarang untuk yang ni adalah 1,000 kan. 1,000. Both bonds, par value dia 1,000. Okay, habislah ni kita dah ada lah. Okay, cuma dia tambah market value. Market value ni sebenarnya cerita dia begini Kalau dibagi semua ni, kan? You boleh cari market value. Memang bila nak buat Macaulay duration, memang nak cari market value pun. Semua orang tahu kan market value. Memang nak cari market value. Maknanya, kalaupun dia tak bagi market value, menggunakan 4 benda ni, you boleh cari market value. Cuma sekarang dia dah bagi. So market value 1079.68. Okay. Coupon rate is 6%. Untuk apa? Untuk first bond kan? Coupon rate is 6%, therefore 6% darab nominal value jangan 6 Sebab bukan nominal value kadang-kadang 100, kadang-kadang 1,000 kan. Kalau 100 maka 6 lah. Sebab dia 6%. Kena hati-hati tu. Ini careless mistake juga. Sekarang nominal value bukan 100 tapi 1,000. 6% of 1,000 bukan 6 tapi 60. Ini kena betul. Okay. The second bond is about to be issued with a coupon rate of 4% and will also be redeemable at par in 5 years. Okay, dua-dua. Oh, okay, sorry. Lagi satu I lupa. Lagi satu. Apa dia panggil? Maturity kan, maturity. As in berapa tahun? Ini penting juga lupa. Lagi satu, ada lagi satu, 5 tahun. 5 years. Okay. Sama kan? Sebab nanti kan nak kira, nanti kita buat last kali, kita nak kira interest kan. Interest tu tahun pertama berapa, tahun kedua berapa, tahun ketiga berapa kan. Kalau tak tahu berapa tahun, macam mana kita nak see interest tu banyak mana? Kan? So kena tahu lah, ni logik lah. Kan? Value. Dua-dua ke ni? The second bond, the first bond 5 years. Sorry. Second bond pun 5 years. Both bonds are expected to have the same gross redemption. Ini clue sebenarnya. Sekarang dia tak bagi yield untuk bond 1 dan bond 2. Cuma kalau kita cari kan, kita cari satu yield untuk bond 1, maka itulah yield untuk bond 2. Kalau kita cari yield untuk bond 2, itulah yield untuk bond 1. Nampak? Dia bagi clue kat situ. Dia kata both expected to have same gross redemption yield ni. YTM ni yield lah, untuk jadi discount factor tu. Ini nama lain dia, GRY. Okay. Gross redemption yield ataupun yield to maturity, YTM dalam exam YTM. Tapi yield lah perkataan yield tu. The yield to maturity of company's bond is determined by its credit rating. Okay, fine lah. GNT Co considers duration of the bond to be a key factor when making decision on which bond to invest. Okay. Macam mana nak bagi tahu Okay. Dia kena guna macam interpolation method tau. Saya tunjuk kat bawah juga setengah dia punya jawapan. Kita aim kita sekarang aim kita sekarang kita nak cari yield. Dia tak bagi, so kita kena cari. Dia try and error lah, dia guna 5 and 4. Sekejap tengok, I tunjuklah senang. Five and 4 tu pun, I kena explain kenapa dia pakai 5 and 4. Ni. Okay, listen ceritanya macam ni. Macam mana sah? Macam ni tu macam mana sah kan? I hope you guys faham lah ni.
Allah Rabbi. Ini kita tak tahu. Okay. Untuk kita cari market value, untuk kita cari market value, kita memerlukan yield, discount factor. Okay, discount factor. Sekarang masalahnya kita tak ada discount factor. Itu ceritanya. Kita ada discount factor. Jadi kita cuba estimate. Di sana dia ada yield, ada market value macam tu. Okay. Kita tak tahu sekarang kita punya market value of bond 1 ni adalah 1079.68 macam tu. Okay. So kita tak tahu dia punya yield berapa kan. So kita akan cuba cari menggunakan certain yield yang mana yield itu akan menyebabkan MV kita adalah higher than 1079. Okay. Contohnya bagi contohnya 2000 contoh. And then katakanlah yield dia kita jumpalah contohnya A. And then kita cuba cari lagi satu yield katakanlah B. Yang mana dengan menggunakan yield tu kita kena carikan ada bagi tahu kan bila dah ada yield, dah ada benda-benda lain ni termasuk yield. Cuma yield kita tak tahu kan. So kita assume sama ada A atau B. Contohlah. You boleh jumpa yield, you boleh cari market value katakanlah 1000. Nampak tak apa yang I nak buat ni guys? Maksudnya kalaulah beza antara ni dengan ni, kan? Beza dia tu adalah sama dengan beza antara AB dengan A dan juga yield of this bond. Nampak tak? Dia macam tu. So, dia akan jadi apa ni? Dia akan jadi, macam mana nak kata, kalau you perasan ni nanti, yield of bond 1 ni dia akan jadi B tambah dengan ni. Dia akan jadi 2000 tolak 1000 kan? Tolak 1000. And then dia ada 79. Maknanya beza antara A dengan B ni adalah that much lah kan? Tapi kita just nak 79 out of 1000 kan? Darab dengan, I tak sure, I hope you guys faham apa yang saya maksudkan. 79 over 1000. Ini contoh tau, contoh. Sebab daripada beza A dengan B ni adalah 1000, kita nak yang daripada A ke B ni 1000, tapi daripada B kepada bond 1 ni hanyalah 79, nampak tak? 79. Sebab tu kita hanya ambil 79 over 100. Kan? Itu yang bukan apa yang buat ni bukan. 1000 ni adalah 2000 tolak 1000 tadi 1000 kan, sorry 79 over 1000 ni akan darab dengan yang A minus B lah. A minus B maknanya berapa je dari segi percentage. Kan? Kalaulah daripada 1000 ke 2000 ni kena naik 79 je, maka sama juga daripada A ke B ni ataupun daripada B ke A kena naik 79 apa macam mana proportion dia kan. I hope just get that darab dengan A minus B. Macam tu. Kalau you tak faham tak apa, nanti saya tunjuk jawapan yang betul. Ini secara teori, nanti kita dapat jawapan yang betul. Okey. Cuma sekarang yang ni yang saya nak bagi tahu ni, yang tricky ni adalah macam mana kita nak tahu apa yield yang akan bagi higher market value, apa yield yang akan bagi lower market value kan. Itu yang agak tricky lah, Cuma dalam exam kan, okey dalam exam tu nanti. Nak kata dalam jawapan sekarang dia assume bahawa dia punya yield ni yang pertama adalah dia letak 5. Okay, rather 5 tu kat bawah sebab the higher the yield, the lower the market value kan. And then yang yield lagi satu dia letak 4. Apa dia ni guys? 4 dengan 5 ni dapat daripada mana sah? Dalam soalan ada ke? Tak ada. Kita yang semacam IRR lah kan. IRR kan you kena pilih dua rate kan. You boleh ambil mana-mana. Tapi biasanya kita buat 5 dan 10 kan. Itu maksudnya. Cuma sekarang dia randomly ambil 5 dan 4. Dia nak buat apa ni sir? Dia nak buat ni dan bagi tahu. Kalau you tengok I nak cepat ni. Maknanya nak cepat masuk I tak buat dekat Excel, I tunjuk dekat jawapan. Kalau 4% kan, 4% tengok bila 4% artinya you boleh cari ni annuity kan, artinya $60 interest kan, interest kita bayar $60 selama 5 tahun. $60 sebab dia $60 tadi kan, sebab saya kata kita dah ada ni. Bila dah ada 4 ni, kita boleh cari market value. Cuma tak ada yield je. Sekarang kita tahu yield berapa. Kita kata kalau assuming kalau yield adalah 4 kan, assuming yield adalah 4, menggunakan yield itu adalah 4, maka ini annuity for 4 years. And then in the 5th year, dia bagi tahu kan redeem at par, darab dengan 0.8219 ni apa dia? Dia adalah 5th year untuk 4%. 5th year untuk 4% kan? So bila you dapat, figure dia adalah 1089.01. Ini market value. Sebab tu saya kata tadi, dengan 4 benda, you boleh dapat market value. Tapi bukan market value ni, ini market value yang 4%. Sekarang, 1079 ni kita tak tahu dia punya yield berapa kan? Kalau lah yield 4%,
maka market value kita adalah 1089.01. 1089.01. Nampak tak? Macam tu kan? Kalau 5% pula, ini macam try and error jugalah. Lepas tu dia susah Syahimah tanya soalan ni macam dia tricky lah kan, kesian dekat you kalau dalam exam kan. I punya suggestion lah dengar I punya suggestion. Kalau you tahu bahawa untuk you cari apa orang kata Macaulay duration kan, you kena adalah yield. Therefore you cari market value, lepas tu cari duration kan. Tapi you tak ada yield kan, dan you tak tahu macam nak cari yield kan guys. Jangan stop kat situ please. Assume. You bagi nak bagi tahu examiner yang you tak tahu macam mana nak cari yield. Therefore jangan tinggalkan. Bila you tinggalkan yield, you tak jumpa benda lain, you tak boleh cari Macaulay duration. If I were you, I akan buat apa? I akan letak assuming that the yield is 5%. Letak je lah. And then tapi yang lagi satu, bond tu you kena letak 5 jugalah. Sebab apa? Sebab soalan kata yield untuk dua-dua sama kan. Jangan ini 5, I assume 5. Dua ni I assume 4. Ni tak ada home figure dulu lah. Memang confirm salah lah. Siapa suruh you tak berbeza kan? Nak katanya kalau you letak yang ni 5, ini pun 5. Kalau you letak ni 7 kan? Ini pun 7. Nak kata apa ni? Itu worst case scenario. Sebab tak kata dalam exam akan ada benda yang kita harap tak lah kan. Tapi kalau ada benda yang you tak tahu, jangan disebabkan satu benda yang you tak tahu, you tinggalkan semua. Jangan. Assume something. Put some figure. So that yang figure yang you assume tu je yang tak dapat markah kan. Yang lain you dapat markah, nampak tak? Itu cara nak pass. Kita tak dapat sebahagian markah tapi sebahagian markah yang lain kita dapat. Right? Okay, sorry. So again 5%. Bagi kita tak tahu dia kan. 5%. Tengok ni laju-laju ni samalah. Ni cuma dia tak buat dalam bentuk annuity kan saja je lah yang nak tunjuk ni, nak tunjuk. Maksudnya kalau buat annuity macam kat bawah tadi sama je. Cuma dia dapat 1043. Nampak tak? The higher the yield, maknanya the higher the discount rate lah kan. The lower lah market value kan. 1043.27. 1043.27. Okay, you guys, kalau at any step yang I tengah discuss sekarang yang you tak faham, please tanya please. Kita ada 9 minit lagi. Jadi I akan ambil insya-Allah pukul 12. Nampak tak guys apa yang berlaku? Nampak tak? Bahawa market value yang kita dapat untuk 5% dengan market value yang kita dapat 4% ni adalah yang mana bond 1 ni somewhere in between. Nampak tak? 1079 adalah higher than 43. 79 adalah higher than, lower than 89. Nak kata apa? Nak kata maka mesti berdasarkan apa yang kita nampak ni, mestilah yield of bond 1 ni in between 4 and 5. Nampak? Itu benda ni, itu ceritanya. Tapi in between tu berapa? Kan? So kita kena carilah. Maknanya dia akan jadi, kalau you just tengok cari dulu beza antara ni dengan ni. Beza dia adalah itu kan? 45.74. So tadi buat apa? Buat antara beza ni dengan ni kan? Ini yang nak cari pula beza antara ni dengan ni. Ni dengan ni. Okay? Nampak? Okay? So I kena lukis ni kan? I kena lukis. Allah. Awalnya saya punya lukisan kan. Come on sir. Sorry. Kalau rushing macam ni lah. Aduh. Macam ni. Macam ni. Macam ni. Okay. Come on. So ini adalah 1089. Ni 1079. Ni 1043. Okay, so beza antara 109 dengan 1043 adalah 45.74. Kan? And then beza antara 1089 dengan 1079 guna warna lain adalah 9.33. Sorry guys, ya Allah, lukis guna mouse ni memang struggle. So I guna warna lain lagi satu, warna purple pula. So yang 1089 adalah 4%. Kan? And then 1043 ni yang ujung sekali adalah 5%. Nampak? So 4 ni akan jadi 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 sampailah 5 kan? So kita tahu kalau kat sini dia akan jadi 4 point berapa? Kan? 4 point berapa? Jadi kita tahu apa dia? Dia akan jadi 9.33 divided by 5.74. Nampak? 9.33 yang ni maknanya kita nak this part je out of total semua ni. Total daripada sini ke sini adalah 1% kan, sebab 4 to 5 adalah 1%. Tapi yang sebahagian ini berapa? Kan berapa tu adalah 9.33 over 45.74. Nampak? Itu cerita dahulu, guys faham So I akan buat kat sini. Equal to 9.33 divided by 45.74. Tada. 0.2. 0 ni tak salah kan? Tapi nak kata apa guys? Nak kata maka kat sini adalah 4
plus 0.24 ni nak jadi naik ke atas sikit daripada 1089 nak jadi 1079, yield kena naik barulah market value turun kan. So dia akan jadi 4.2. Nampak tak? Dia tak senang kan guys. Maka siapa yang faham yang ni, you bolehlah buat dalam exam in case kalau keluar kan. Siapa yang tak boleh faham yang ni, lagi sekali saya bagi tahu. Jangan give up, assume a number. Okay, tapi habis kita sekarang. Apa dia ni? Okay, habis. I hope nanti you guys tengok recording balik. Yang ni 4.2 ni therefore, saya nak padam semua ni, saya nak padam. Saya dah dapat, dah dapat 4.2 kan. Nanti kan kalau you balik, saya tak nak tunjuk dah ni. Atau bukan dekat, saya tunjuk. Ni pun 4.2 lah. Nanti kan, yang ni menggunakan maklumat ni kan, kalau you kira balik menggunakan 4.2 sebagai discount factor kan, confirm you dapat 1079. Kalau lari pun lari dari segi decimal place. Sebab apa? Sebab memang 4.2 adalah dia punya yield untuk dapat market value banyak ni. Cuma dia tak bagi, kita yang kena cari. Nampak? Biasanya dia bagi yang ni, kita kena cari market value kan. Sekarang is the other way around. Okay, habis. So nak kata apa ni? From here juga you boleh cari ni coupon rate dia adalah 4%, so dia adalah 40. Ni principal dia adalah 1000 juga lah kan. Sebenarnya 1000 ni nominal value ataupun berapa yang dibayar lah kan. So, saya nak cepat ni as in, saya nak tunjuk terus jawapan. Okay. So, first step kita buat bond 1 dulu. Bond 1 kita dah ada bendanya. Okay, 1079 market value dia. Itu salah satu benda yang you perlukan. Sekejap. Mana tadi? Okay, bila kita dah kira, tengok nampak? Maka every year tu, okay, saya tunjuk lah. Allah Rabbi. Untuk bond 1, semua orang dah tahu sebenarnya kan, untuk bond 1, kan ada 5 tahun. Ada year 1, 2, 3, 4, 5 kan. Yang mana year 1 you dapat 60, year 2 you dapat 60, year 3 you dapat 60, year 4 you dapat 60, year 5 you dapat 60 macam tu kan. Dan then ada discount factor, Mana discount factor tu at 4.2. Ini yang saya malas ni kan, tak apalah, saya buat juga nak laju kan. Malas masuk saya sebab saya nak cepat ni, takut tak sempat 1.042. Bagaimana saya boleh malas kan? Okay, saya nak copy. Yang ni, tapi yang ni to the power of 2. Jadi malah tu dia jadi banyak ni. Kita kena copy dulu ataupun okay, macam ni. Sekejap. Yang ni to the power of 3. Yang ni to the power of 4. Yang ni to the power of 5 kan. Ni you guys kena tahu lah cara nak kira formula. Kalau you pasal ni, I guna formula ni sebab 4. You tak boleh buat 4 tau. Okay, saya nak round down dan ambil 4%, jangan. 4.2 yang tepat, bukan 4 kan. You guys tahu kan, 4 ni dia lahir dia punya market value. So kena ambil 4.2. Itu yang kata, formula tu you kena belajar juga walaupun dia dah bagi dalam table, you kena belajar. Tapi dekat belakang pun formula tu dia bagi. Okay. Yang ni kita dah habis. Ini I nak buat. Tak apalah, doesn't matter pun. Present value, therefore. Oh, lupa. Sekejap. Jangan lupa yang ni. Selain discount factor, ini cash flow dulu kan. Cash flow dari segi interest. Dan cash flow dari segi principal amount kan. Dan apa tu? At the end of 5 years, you bayar 1000 kan. So, present value therefore is equal to inilah. Ada. Cuma yang ni lain sikit, I kena buat. Sorry. Tambah dulu kan, tambah. Cuma 2 minit, sorry guys, sekejap Okay. Ush, betul ke ni? Bukan darab, tambah. Sorry. Baru betul, okay. So, inilah market value tu. Market value adalah equal to sum of ini semua. Tak ada, nampak? 1079.6 tu. Saya kata tadi, kalau you dah ada semua benda ni, memang you akan dapat balik market value yang you dah cerita tu. Cuma dia work backward kan, you tak tahu, you tak ada distinct tadi dalam soalan ni. Nampak Itu. Tapi nak cerita apa? 1079 adalah one of your figure. Tapi untuk duration, you nak bahagi something, you kena bahagi dengan ni kan. Apa dia? Yang ni semua kena darab dengan untuk duration. Kan dia akan jadi, yang ni darab dengan 1. Kena ingat sorry, darab dengan 1 tarik maknanya apa? Maknanya ni ada ini darab 2, ni darab 3, ni darab 4. Itu semua orang tahu kan, okey. Yang tu so kita ambil total dia, total dia nak habis 1 minit.
Total adalah equal to sum. Again, you guys dah tahu dah yang ni. Kita recap yang tadi yang susahnya yang yield je kan. Ni. Total ni. So, last kali inilah duration kita. Macaulay duration kita equal to apa yang kita dah darab tadi kan. Setiap present value every year tu darab dengan year tahun dia. Tahun 1, tahun 2, tahun 3 kan. Bahagi dengan asal market value. Sebab tu saya kata, dalam duration mesti you kena cari market value dulu. Untuk cari market value dulu tu lah yang you perlukan benda-benda tadi, yang 4 benda tu. Okay, itu step dia. 4 benda, semua 4 benda ni untuk cari market value. Daripada market value ni juga you nak cari pula yang duration dan total. So bila total bahagi dengan market value asal, you dapatlah 4.48. Bila you tengok jawapan, dah 12, sorry 4.48 kan. 4.49. Yang ni sebab 4.487 lah. Itu sahaja guys. That's it. Besok kita sambung insya-Allah. So, okay guys, boleh Syaimah, do I answer your question?